Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 23 Februari 2020. Kerajaan Komitmen memastikan pembangunan industri sawit negara memenuhi piawaian pensijilan mampan yang ditetapkan negara pengimport. Antaranya dengan pelaksanaan skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO secara mandatori bermula 1 Januari lalu. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata pensijilan MSPO penting bagi memastikan pengusaha sawit melaksana amalan pertanian baik dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar dan perlindungan hak sosial mengikut peraturan dan undang-undang negara serta piawaian antarabangsa. Tegasnya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia akan menarik balik lesen pengusaha yang gagal mematuhi perkara berkenaan. MSPO adalah mandatory untuk tanaman sawit seluas 40 hektar ke atas. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran kempen Sayangi Sawitku peringkat negeri Sabah di Tawau. Sehingga 21 Februari sebanyak 4.42 juta hektar atau 74.8% daripada 5.9 hektar tanaman sawit di negara ini telah mendapat pensijilan MSPO. Manakala kilang buah sawit yang mendapat pensijilan MSPO sebanyak 390 buah daripada 452 kilang. Sementara di Sabah, seluas 1.17 juta hektar tanaman sawit telah ditauliah pensijilan MSPO. Ia turut merangkumi 30,745 hektar yang diusahakan pekebun kecil. Mengenai kempen Sayangi Sawitku yang bertujuan menyemai rasa bangga terhadap industri sawit negara dalam kalangan rakyat Malaysia di samping memberi kesedaran serta mendidik rakyat mengenai kebaikan dan khasiat minyak sawit. Pertandingan King of Kinabalu Beta atau pertandingan ikan laga hiasan, platform terbaik kepada rakyat Sabah terutama generasi muda berkecimpung dalam bidang perniagaan berasaskan ikan peliharaan kerana mampu menjana sumber ekonomi selain menyumbang peningkatan sektor pelancongan. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof berkata, ia selaras matlamat untuk memperkasa dan menggalakkan masyarakat menjadikan aktiviti pemeliharaan ikan laga hiasan sebagai sumber pendapatan dan aktiviti bermanfaat. Jabatan Perikanan kita sentiasa bekerjasama dan kita anjurkanlah pertandingan ini sekerap yang boleh untuk memelihara bisnes ini supaya dia berkembang dengan baik dan kita untuk menggalakkan masyarakat kita menceburi bidang ini. Sementara itu, penganjur pertandingan berkenaan, Datuk Paduka Rehan Rahim berkata, aktiviti tersebut antara usaha memelihara spesies ikan beta daripada pupus. Pada semua generasi, sama ada yang muda ataupun yang tua, bersama-sama ni menjadikan dia satu hobi yang bermanfaat sebab ikan ni sangat unik dan ikan ni juga sudah hampir pupus. Semua orang boleh jadikan dia juga satu menambah pendapatan. Peserta ditemui dalam program ini turut mengakui impak positif program berkenaan. Kita nak support Borneo supaya lebih banyak competition dan lebih ramai lagi peminat ikan laga lah. Ya, kita bisa sama-sama bikin competition yang lebih big ya, lebih sama-sama Brunei, sama-sama Malaysia, sama-sama Indonesia, terutama yang di Kalimantan ya. Kita bikin satu competition di tanah Borneo yang lebih ramai gitu, yang bisa mendunia. Kami banyak mempromosikan event ni di sosial media, di surat kabar, di radio. Kami buat berbagai pendedahan awal 6 bulan sebelum kompetisi dimulai. Hampir 1,000 peserta dengan lebih 1,500 ikan laga hiasan dipertandingkan. Ia disertai peserta dari seluruh negara dan juga dari Indonesia dan Singapura. 3,000 unit dekoder MyFreeView diserahkan kepada golongan B40 dan orang kurang upaya yang layak sepanjang 3 hari program penyerahan yang diadakan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kota Kinabalu. Tinjauan RTM di lokasi dalam program berkenaan, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC dan syarikat MyTV Broadcasting Sendirian Berhad, MyTV, turut mendaftar lebih 5,000 penerima yang layak bagi penghantaran dekoder melalui pos. Ini berikutan stok dekoder yang diperuntuk
untuk penyerahan dekoder dari 20 hingga 22 Februari telah kehabisan berikutan sambutan luar jangka. Sehubungan itu, mereka yang layak diminta memberi maklumat peribadi yang lengkap untuk memudahkan proses penghantaran dekoder. Dalam kenyataan media, MCMC dan MyTV juga sedia mengadakan majlis pengagihan dekoder tersebut pada masa akan datang sekiranya permohonan tuntutan dekoder melebihi 5,000 unit. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi Pusat Khidmat Pelanggan MyTV setiap hari termasuk cuti umum di talian 1800 18 1088 atau 1300806988 atau layari www.mypreview.tv. Siaran TV digital MyPreview menjanjikan imej gambar lebih tajam, bunyi berkualiti tinggi dan perkhidmatan TV interaktif menerusi 15 saluran TV dan radio secara percuma tanpa sebarang yuran bulanan. Pejabat Parlimen Putatan kini sedang mengemaskini dan mengenal pasti penduduk kawasan berkenaan yang layak mengikuti program MySalam. Ahli Parlimennya Awang Husaini Datuk Sahari berkata, usaha itu penting bagi memastikan hanya penerima yang layak mendapat bantuan kesihatan tersebut. Menurutnya, promosi mengenai inisiatif kerajaan itu juga giat dilaksana untuk makluman masyarakat. Kami tengah merangka promosi itu. Kami tengah merangka promosi yang baik kerana yang penting dia sampai ke target yang disasarkan oleh kerajaan. Pejabat saya sedang berusaha untuk mengenal pasti dan juga merangka strategi terbaik. Itu yang penting. Dia mesti sampai ke sasaran. Kita sedang mengemas kini. Kerana kita tidak mahu yang betul-betul perlu itu tercicir. Kita mengemas kini. Dan saya sendiri akan memantau dengan sebaik-baiknya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis diskusi kecemerlangan bersama ibu bapa murid tahun 6 di Dewan Terbuka SK Tombovo Putatan. Sementara itu bercakap mengenai prestasi kecemerlangan Sekolah Rendah SK Tombovo, beliau berkata kerjasama erat ibu bapa dan guru harus diperkukuh bagi memastikan pelajar sekolah cemerlang bukan sahaja dari aspek akademik, malah kokurikulum. Seramai 132 pelajar tahun 6 akan menduduki peperiksaan UPSR tahun ini. Tahun lepas, SK Tombovo mencatat peningkatan peratusan UPSR sebanyak 58.65 berbanding tahun sebelumnya 32.91%. Tahun ini sekolah berkenaan menyasar memperoleh 65% dengan pencapaian A dalam semua mata pelajaran. Kempen Derma Darah sempena Hari Tentera Darat ke-87 mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan masyarakat sekitar Kota Kinabalu sekaligus membuktikan keprihatinan masyarakat dalam membantu mereka yang memerlukan. Sebanyak 364 pen darah berjaya dikumpul menerusi kempen ini. Menurut Ketua Staf Markas Division Kelima Infanteri Malaysia, Colonel Nurul Hisham Maksuib, kempen tersebut kali pertama dianjurkan di Sabah. Ia dilaksana di 7 lokasi bermula di Tawau, seterusnya ke Semporna, Lahad Datu, Sandakan, Kudat, Kota Belud sebelum berakhir di Kota Kinabalu. Kita menyasarkan 500 tabung keseluruhan. Jadi dalam konvoi yang telah kita mulakan dari 19 Januari sehingga ke Kota Belud yang lepas, kita berjaya mengumpulkan 410 pain darah yang kita berjaya kumpulkan. Hari ini saja kita sasarkan 300 sebenarnya. 300 dan setakat ini 4 jam telah kita laksanakan dan kita telah berjaya mengumpulkan 233 tabung darah. Beliau bercakap kepada media dalam kempen Derma Darah sempena Hari Tentera Darat ke-87 di Kota Kinabalu. Kempen bertujuan mempromosi kepentingan menderma darah dan penjagaan kesihatan dalam kalangan masyarakat selain mengukuhkan komitmen dan kerjasama erat antara warga Tentera Darat dan agensi awam di seluruh Sabah. Penderma turut berkongsi keterujaan dalam membantu mereka yang memerlukan. Saya memang selalu buat derma darah. Setiap kali ada anjuran transfusi darah HQ, saya akan pergi mana-mana program lah. Kalau macam saya punya HB, saya akan buat. Setakat ni baru 6 untuk selamatkan nyawa. Lepas tu banyak yang perlukan darah. Saya harap kempen derma darah ni akan berterusan sampai bila-bila. Saya harap dapat membantulah pada yang memerlukan darah
macam kekurangan darah lah pada mereka yang memerlukan. Dalam ini ke-7 kali ini. Hasil kutipan darah akan diserahkan kepada tabung darah Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara menerusi JKKN Sabah akan meneruskan pelaksanaan program bimbingan seni budaya untuk pendedahan awal kepada pelajar di sekolah rendah dan menengah. Ia termasuk seni tarian, teater, muzik, permainan gasing, silat dan seni berbahasa bagi menanam minat dan memperluas cabang seni untuk generasi akan datang. Program Anjuran Persatuan Tobilum Bersatu Sabah (TOBISA) dengan kerjasama JKKN Sabah ini disertai 330 peserta melibatkan 37 kumpulan dari seluruh negara dengan 40 kategori tarian. Mengulas pertandingan itu, pengarah JKKN Sabah Jasmi Rasid berkata mereka yang layak akan mewakili Malaysia ke pertandingan Dance World Cup 2020 bermula 26 Jun hingga 4 Julai depan di Rom, Itali. Seperti mana yang kita harapkan agar tahun-tahun akan datang, mungkin dalam tempoh 2 atau 3 tahun akan datang, insya-Allah kita akan cuba mengusahakan supaya Malaysia dapat menjadi tuan rumah untuk Dance World Cup pada tahun-tahun akan datang. Tahun lepas, Malaysia memenangi 4 pingat emas, 1 perak dan 4 gangsa menerusi pertandingan akhir Dance World Cup di Portugal. Ketua Pengarah JKKN Tan Sri Nurliza Rofli berucap dan merasmikan Dance World Cup Malaysia Qualifier 2020 di Auditorium Kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu. Ya, saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.